Assalamualaikum dan selamat Tahun Baru 2024. Bersama saya Adila Muhammad bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Program pembangunan bola sepak negara kini kiat menjalankan pemilihan pelatih ke akademik tunas bagi tahun 2024. Pemilihan kemasukan ke pusat latihan daerah sedang diadakan di seluruh negara meliputi sesi uji bakat untuk kategori bawah 7 tahun sehingga 17 tahun di seluruh negara bermula awal Januari lalu sehingga Februari. Bagi semakan tarikh dan jadual pemilihan, anda boleh berkunjung ke laman rasmi Facebook dan Instagram National Football Development Program (NFDP). Mesyuarat jatuhkuasa khas teknikal Tamasya Parasukma Sarawak 2024 telah dipengerusikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Rashid Yaakob, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara bertempat di MSN Bukit Jalil. Tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk mengesahkan beberapa perkara utama seperti acara-acara yang akan dipertandingkan dengan membabitkan 10 jenis sukan, pelantikan ketua delegate teknikal dan pengurus pertandingan serta pembentangan daripada Sekretariat Parasukma Sarawak 2024. Mesyuarat tersebut turut memaklumkan berkaitan kuota atlet serta pegawai kontijen untuk bersama-sama di Kuching Sarawak pada September nanti. Turut hadir sama yang berbahagia Datuk Seri Megat di Sahriman Datuk Zaharuddin, Presiden MPM, Yang Berusaha Encik Abdul Aziz bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Sukan JBSN, Sekretariat Parasukma Sarawak 2024, pengarah-pengarah JBSN dan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. Skuad Harimau Melaya yang tiba di Doha, Qatar pada 1 Januari 2024 telah diundi dalam kumpulan E di mana Malaysia dijadualkan bertemu Jordan di Stadium Al-Janab pada 16 Januari, Bahrain di Stadium Jassin bin Hamad pada 20 Januari dan Republik Korea di Stadium Al-Janab pada 25 Januari. Berdasarkan ranking terkini FIFA pada 21 Disember 2023, Malaysia menghuni tangga ke-130, Jordan di tangga ke-87, Bahrain di tangga ke-86, manakala Republik Korea di tangga ke-23 dunia. Kementerian Belia dan Sukan mengajak semua peminat-peminat beramai-ramai memberikan sokongan kepada anak-anak buah Kim Panggon dengan menyaksikan tayangan skrin besar di tempat-tempat terpilih pada tarikh perlawanan tersebut. Ini merupakan kali keempat Malaysia berjaya layak beraksi di pentas Piala Asia selepas 18 edisi yang mana Malaysia layak secara merit pada edisi 1976 dan 1980 serta layak secara automatik selaku tuan rumah bersama pada tahun 2007. Tahun 2024 pastinya akan menjadi tahun mencabar buat kontingen negara di mana dua tamasya besar dunia, Sukan Olimpik dan Sukan Paralimpik Paris akan berlangsung Julai dan Ogos tahun ini. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hannah Yeoh menyimpan harapan Kota Paris menjadi saksi penantian sekian lama untuk melihat atlet negara memenangi pingat emas pertama di Sukan Olimpik menjadi kenyataan. Dalam misi menamatkan penantian emas pertama Sukan Olimpik, beberapa penambahbaikan telah dilakukan buat atlet negara bagi membakar semangat ke arah tamasya sukan terbesar dunia itu. Antaranya caruman kumpulan wang simpanan pekerja buat atlet. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata, 393 atlet termasuk atlet para di bawah program podium akan menerima caruman KWSP bermula bulan ini. Jumlah able atlet 307 orang dan untuk atlet para 86 orang yang akan sign kontrak bersama MSN dan ini akan melibatkan caruman KWSP yang telah diminta oleh atlet. Carumannya 11% bagi pihak atlet dan pihak MSN 13%. Dan impak kewangan kepada MSN 16 juta ringgit. Dan yang ini yang paling penting kerana atlet kita minta mereka nak ada security untuk mereka. Jadi kita telah sampaikan hasrat, tunaikan hasrat mereka, tetapi saya juga mahu mereka tunaikan hasrat rakyat Malaysia dan mereka nak pingat emas Sukan Olimpik.
Tambah beliau, allowance bulanan yang diterima atlet juga kini ditukar kepada gaji yang akan dinaikkan dengan minimum gaji asas adalah sebanyak RM1,500. Saya tahu ada hasrat yang telah disampaikan untuk golongan pelapis juga diterima, tetapi buat masa ini yang kita mampu adalah untuk atlet podium. Beliau berkata demikian selepas Majlis Amanat Tahun Baru bersama atlet, jurulatih dan pemegang taruh di MSN Bukit Jalil pada Khamis. Dalam perkembangan lain, YB Hanahyo berkata KBS akan mengadakan tamasya sukan yang terbuka kepada atlet veteran dan orang ramai tahun ini. Sukma akan berjalan tahun ini, tetapi kita nak try juga satu open punya tournament beyond Sukma punya umur lah, Masters, supaya 40 tahun pun masih boleh bertanding. Kalau kita nak Malaysia jadi sporting nation, kita kena adakan acara-acara seperti ini untuk teruskan minat mereka dalam sukan. Kalau tidak, hanya golongan muda saja. Itu sebab kita nak shift pemikiran orang terhadap KBS. Persepsi adalah KBS hanya untuk orang belia. Sebenarnya tidak. Sukan adalah untuk semua. Tambah beliau, bilangan sukan yang akan dipertandingkan akan dibincangkan dan mengikut kesesuaian kategori umur yang dipertandingkan. Majlis Sukan Negara sebagai agensi sukan utama negara memerlukan warga kerja yang cemerlang bagi memastikan program-program pembangunan sukan sehingga ke peringkat prestasi tinggi lebih kukuh dan dapat dijalankan secara kondusif. Gabungan visi dua figura yang dilantik sebagai timbalan Ketua Pengarah MSN, Encik Arifin Muhammad Ghani dan Encik Jeffrey Ngadirin menjanjikan sesuatu yang lebih segar dalam pengurusan sukan negara. Pelantikan yang berkuat kuasa 8 Januari 2024 menyaksikan dua figura yang berpengalaman luas dalam bidang pengurusan sukan diberi tanggungjawab menggalas jawatan Timbalan Ketua Pengarah MSN. Arifin, 55, dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pengkomersialan dan Pemasaran, merupakan bekas pemain hoki kebangsaan, mula bertugas di MSN pada 1995, kini mentadbir sayap pengurusan di mana misi utama beliau sudah tentu memperkuat jentera organisasi demi menghasilkan warga jabatan yang progresif untuk menjayakan program-program utama sukan negara. Saya punya visi satu je, mana-mana agensi pun I think sumber manusia paling penting dan kita akan menjadi support kepada kita punya bahagian atlet lah, definitely untuk high performance. Tapi saya nak lihat yang kita punya pegawai dan kaki tangan semua dapat dinaikkan ke satu level yang lebih baik. Kita perlu menyediakan pekerja yang baik. Dan bila kita dapat sediakan pekerjaan baik, apa-apa yang kita buat pun insyaAllah akan baik lah. So insyaAllah nanti sebab kita ni buat high performance. So sebelum kita menjadi satu agensi yang kuat untuk meneraju high performance sports, kita punya staff kena bagus dulu. Dalam pada itu, Jeffrey sebagai Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan pula berkata, beliau yang sebelum ini memegang jawatan pengarah bahagian atlet menggunakan sepenuhnya pengalaman 20 tahun untuk memantapkan lagi program pembangunan, penganjuran kejohanan, program podium dan semestinya pengukuhan program RTG demi emas pertama Olimpik negara. Saya akan pastikan misi MSN, strategi MSN dapat dilaksanakan dan akan membantu KP dalam melaksanakan apa sahaja arahan daripada pihak tertinggi KBS. Sudah semestinya saya akan cuba membantu untuk memastikan persiapan atlet ke arah tamasya sukan Olimpik Paris berjalan dengan baik dan misi untuk memenangi emas pertama dapat dicapai. Itu yang sangat pentinglah bagi saya pada tahun ini. Untuk program pembangunan, saya rasa banyak perkara telah pun diselaraskan dan kita perlu pastikan bahawa program pembangunan itu dapat diteruskan, dapat dikembangkan bagi masyarakat lebih ramai atlet-atlet muda berbakat dikenal dan dibawa ke peringkat lebih atas dan wakil negara persatuan nanti. Menurut saya tahun ini kita ada dua event besar iaitu Sukma dan juga LTDL. Persiapan telah pun berjalan, kita harap semuanya akan berjalan lancar dengan bantuan semua pihak, semuanya pemegang taruh utama memastikan kedua-dua tamasya atau event tersebut berjalan dengan lancar. Tahniah dan selamat maju jaya diucapkan kepada kedua-dua figura ini. Semoga Majlis Sukan Negara menjadi organisasi cemerlang selaras dengan misinya untuk melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia.
Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada edisi akan datang.